Terima kasih Tan Sri Pengurusi. Saya juga dalam peringkat jawatankuasa ni memulakan dengan mengingatkan kita bahawa Kementerian Kewangan punya objektif memastikan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pembahagian pendapatan yang lebih seimbang selari dengan dasar-dasar kerajaan. Tan Sri Pengurusi, saya mau berbicara tentang peruntukan di bawah B10 perbendaraan dan B11 perkhidmatan am perbendaraan. Saya mulakan dengan menyebut betapa sekali lagi Menteri di Jawatan Perdana Menteri yang sekali lagi menyebutkan tentang berkemungkinan kita menghadapi kerugian bankruptcy muflis kalaulah pinjaman kita pada kadar hari ini pertumbuhan pinjaman kita paras 12.5%, antara lainnya digunakan untuk hal urusan pengurusan operating budgetnya dengan izin. Lalu ramalan beliau dan juga anjuran beliau dan juga beberapa pihak yang lain mengatakan andainya kita terus-terusan begini, maka dengan pertumbuhan yang tidak dapat dipacu paling tidaknya 6% untuk tahun seterusnya, kerana dalam keadaan baik pun 2010 kita macu 7.2 dan 2011 dianggarkan 44, maka sebenarnya kita dalam satu trajectory dengan izin menuju kepada kebangkrutan. Lalu dengan itu saya mau menyebutkan betapa dalam hal ini saya menyinggung dulu dalam B10 B10 tentang panel kajian semula cukai GST yang telah diberi peruntukan 11 juta ini. Mau saya tanya apakah ke peringkat apakah kajian ini telah dibuat, dan dalam 11 juta itu apakah kita benar-benar bersedia untuk menerangkan betapa kos andainya berlaku ataupun andainya mau dilaksanakan consumption tax ini, berapakah segalanya, seluruhnya dari sudut backroom managementnya, dari sudut IT-nya, dari sudut segala infrastrukturnya, dan apakah kos kepada kerajaan dan juga pihak-pihak perniagaan, business entities, syarikat, andainya ini mau dilaksanakan dikatakan sebaik saja selepas pilihan raya ke-13 akan datang. Saya beralih sedikit kepada apa yang disebutkan dalam P10 ini dalam pembangunan perbandaraan, pelbagai suntikan equity yang tahun lalu secara langsung pinjaman secara langsung dan pinjaman dan juga secara langsung dan jumlahnya agak besar di situ. Saya ingin mendapat penjelasan apakah jenis-jenis ataupun suntikan siapakah yang mengendalikan suntikan ini pertamanya dengan izin GLICs-nya, dan apakah syarikat-syarikatnya, dan apakah kedudukan syarikat-syarikat tersebut yang dikatakan suntikan equity ini sejauh mana ia mampu menghasilkan sekali lagi pengagihan semula equity antara etnik dan juga dalam etnik, dan juga benar-benar boleh membawa kepada apa yang dikatakan sebagai menjana pendapatan tinggi atau higher income dengan izin. Juga saya ingin bertanya Tan Sri Pengurusi tentang kedudukan 1MD itu. 1MD pada P10 bawah butiran 95,000 itu diberikan suntikan 400 juta. Pernah dikatakan bahawa 1MD ini yang hari ini agak merupakan satu yang
dengan izin menjadi satu nama yang glamorous, yang seksi dengan izin, ya. Tetapi dikatakan dalam websitenya tidak pernah menerima apa-apa suntikan kecuali pertama kali dulu pada paras 1 berapa bilion, dan kali ini saya nampak ada suntikan sebanyak secara langsung diberikan oleh kementerian 400 juta di situ. Saya membaca tentang, sekaligus saya membawa perbahasan ini kepada B11, di mana dikatakan pada Oktober yang lalu kerajaan menyebutkan tentang berkemungkinan 1MDB bersama dengan Puncak Niaga akan dengan 1MDB mengepalai satu konsortium untuk diberikan pengurusan IWK ini dengan izin, ya, yang nampaknya di situ peruntukan sekali lagi menambah dari tahun lalu kepada 225 juta tahun ini. Saya ingin tahu apakah sebenarnya kesudahan perkara ini yang telah pun disebut-sebut akan diswastakan kembali setelah dihak milikkan oleh kerajaan dalam tahun 2000 dengan hutang yang juga di lock, stock and barrel diambil, ya, hutang pada paras 2 bilion, asetnya 1.2 bilion. Kesemua ini kita mau lihat. Dikatakan bahawa konsortium ini akan membeli, will acquire dengan izin, ya, RM RM1 dan mengambil keseluruhan hutang-hutangnya. Kesemua perkara ini sangat dipertikaikan dalam pasaran, di kalangan analis juga. Jadi kita mau tahu apa sebenarnya pada kesudahannya perkara ini. Dan Sri Pengurusi, saya sambung sikit lagi. Bayaran untuk sektor strategik pada kali ini, tahun ini diberikan anggaran, ya, suntikan ataupun peruntukan 659 bilion, almost 660 bilion, kurang sikit daripada tahun lalu. Saya ingin tanya, apakah sektor-sektor strategik ini, ya, siapa yang mengendalikannya, dan bayaran ini bagaimana ia membantu dari segi mengangkat urusan kewangan dan ekonomi negara. Seterusnya juga saya ingin tanya, di bawah B11 022-300 penebusan semula bon dana harta atau urus senderan berhad, yang nampaknya di situ hampir 1 bilion 966 juta, 1 bilion hampir. Saya ingin tahu, ya, bon ini apakah sudah apakah ianya merupakan satu rescheduling, ya, dengan izin, dan berapa jumlah hutang sebenarnya, berapakah jumlah bon yang masih lagi ditanggung oleh dana harta, dan apakah ianya merupakan satu liability ataupun satu yang tidak dibayar dan memerlukan, ya, ianya di reschedule kembali. Jadi kesemua ini memerlukan penjelasan daripada kementerian. Sedikit tentang hapus kira pinjaman. Hapus kira pinjaman ini hampir 1,5 bilion ini, Tan Sri Pengurusi, 561 juta, ya. Kita ingin tahu apakah jenis-jenis pinjaman yang dihapus kira, write off, ya, dari sudut bagaimana yang dikatakan agingnya ataupun NPL itu, apakah syarikat-syarikat yang bentuk-bentuknya, dan juga apakah breaking pointnya, ya, dan kesemua ini memerlukan dewan ini diperjelaskan oleh kementerian, sebab banyak tu Tan Sri, hampir ya, setengah bilion, lebih daripada setengah bilion, 561 juta seluruhnya. Saya rasa begitu saja, Tan Sri Pengurusi. Terima kasih. Masih Rembau.